Hai, Assalamualaikum, bersama saya Remy dalam segmen Apa Dah Jadi di episod yang keempat bersama tetamu yang kita bawakan khas pada segmen kali ini yang you all akan belajar sesuatu daripada dia. Apa dia? Kita saksikan selepas ni. Okey, di segmen kali ini kita bawakan master stokis yang paling hangat di pasaran, Hendra Maldi Nordin. Assalamualaikum. SOP macam ni. Sorry. Okey, so Hendra boleh perkenalkan diri dulu kepada penonton kita? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Maldi bin Muhammad Nordin. Saya adalah salah seorang daripada master stokis Bliss. Lebih fokus pada dekat ni lah, PJ, Petaling Jaya. Dan berasal daripada? Saya berasal pada Hulu Langat, Selangor. Hulu Langat, Selangor. Berumur? Sekarang berumur 38 tahun. Dah berumah tangga? Alhamdulillah, seorang isteri. Masih seorang lagi. So Hendra, di kali ini kita nak Hendra mungkin boleh kongsikan sikit daripada perjalanan. Okey, ni segmen ni apa dah jadi nama dia. So kita nak tahu apa dah jadi dengan Hendra daripada awal sehingga sekarang. Mungkin boleh kongsikan dengan penonton. Okay, Alhamdulillah so far saya dengan Bliss, orang kata still on track lah daripada apa yang Bliss dah bagi peluang daripada awal hari tu. Actually saya dengan Bliss sebenarnya dengan orang kata modal yang minimum lah. Alhamdulillah still increase lah dia punya budget daripada berapa ribu, sekarang saya pernah achieve dekat 30,000 lebih lah. Okey, so Hendra daripada awal kan, dulu bekerja, sekarang berbisnes sendiri. Apakah perbezaan bekerja dan berbisnes? Totally memang different lah. Dulu memang kita tikat kita punya time, okay, bos kata masuk pukul 9 balik pukul 6 tu normal lah itu. Dengan dengan budget, dengan sale apa semua, dengan report semua tu. So sekarang ni saya kena buat sendiri. Sebenarnya sekarang ni memang bergerak sendiri daripada zero. Isi dia dalam sistem media memang bagi saya memang baru lagi lah. Tapi ya, kita nak belajar sesuatu yang baru tu kita kena cuba dan terus cubalah belajar. Dan masa sama terima kasih juga pada Bos Remy lah bagi peluang untuk saya jadi salah seorang master stokis dekat Master Stokis Malaysia, dan kawan-kawan Master Stokis yang lain juga banyak support lah, tolong kita untuk macam mana untuk jadi Master Stokis terbaik, untuk kita train kita punya agent, stokis semua, macam mana nak build up kita punya team sendirilah. Alright. So Hendra, so masa mula-mula Hendra bersama Bliss Bliss pun orang tak kenal. Tapi tak sama macam keadaan sekarang. Macam mana Hendra boleh share sikit macam mana proses memulakan bisnes Bliss ni? Macam mana peringkat permulaan tu? Berkenaan peringkat permulaan ni, sebenarnya Bliss tu mula-mula kita start tu memang produk pun tak ada lagi. Orang tak kenal lagi, tak ada produk tu sebenarnya. Tapi bila dah ada produk tu, kita cuba, orang kata kita belajar sikit demi sedikit lah. Mana kita cuba promotekan daripada dekat kita punya kawan-kawan, dekat kita punya adik-beradik. Dan dalam masa sama kita selalu upload dalam kita punya media sosial lah, dalam kita punya WhatsApp, kita punya FB semua tu, bagi orang kenalkan. So daripada permulaan macam tu lah, saya bermula dengan orang kata dengan circle kita dululah. Susah ke senang berbisnes dengan Bliss ni? Bagi saya senang kalau kita buat benda tu, tapi dia akan jadi susah bila kita tak buat. So maknanya kita kena buat lah. Kena buat lah. Ya, betul. Okay Hendra, so sekarang dah ada ramai stokis, dah ada ramai ejen kan. So berbisnes satu bab, nak menjaga stokis ejen ni susah ke senang? Okey, kalau jadi orang kata nak jaga ejen dengan stokis ni, sebenarnya kita just berani untuk sharing, and then kita kena selalu ada communication lah dengan kita punya ejen, dengan stokis. Sometimes kita tak sempat pun kita cuba untuk call ataupun kita WhatsApp diorang macam mana perkembangan. Jadi kita sentiasa ambil berat. Sometimes orang dia tak ada masa untuk menghubungi kita cuba untuk dekat dengan diorang lah. Mana kuatkan bonding lah. Yep, betul. Okay, so bonding Hendra dengan tim ni memang cukup kuat lah ni. InsyaAllah boleh kuat. Okay Hendra, so dalam segmen kali ni juga mungkin Hendra boleh kongsikan juga dengan penonton, okay, apa yang patut mereka kat luar sana patut buat bila dah join apa juga jenis bisnes, apa yang diorang patut buat pada peringkat awal. Okey, bagi saya kalau untuk memulakan apa saja bisnes, yang pentingnya kita kena fokus lah. Why not kita buat benda yang satu tu
yang kita boleh dapat generate income macam mana kita buat yang contoh kita buat bisnes apa semua, tapi kita buat dengan satu yang fokus betul-betul, kita boleh lebih income untuk yang satu ni. Apa nak kita fokus, kita committed dan kita betul-betul buat dekat situ. So bagi saya, untuk kita pastikan kita punya bisnes tu terus berjalan dengan elok lah macam tu. Okey, so Hendra dah memilih Bliss kan? So masa Hendra memilih Bliss ni, apa yang Hendra nampak dengan Bliss ni? Okey, bagi saya apa yang saya nampak, Bliss ni akan terus ke depan dan terus berkembang sebab kami saya ni daripada orang kata sebelum start ni ada Bliss ni, orang kata daripada sebelum ada Wisman juga dengan Shopload yang satu tu kosong lagi satu. So bila saya nampak dalam setahun 3 bulan setahun 3 bulan ni dia punya perkembangan dia memang lain macam. Bagi saya memang apa yang yang dimaklumkan oleh Bos Raimi sendiri, kita akan jadi khazanah negara suatu hari nantilah, insya-Allah. Okey, Hendra. So sekarang ni ramai orang kat luar sana kadang-kadang dia nak pilih satu-satu bisnes kan. Banyak sangat peluang bisnes. Ada orang nampak peluang. Ada orang tak nampak langsung peluang. So kalau nak memilih produk ni, apakah tips-tips daripada Hendra untuk memilih produk? Okey, bagi saya daripada barang tu yang buah kualiti, selamat digunakan. Selamat digunakan. Kita boleh repeat order tu selalu. Repeat order kerap. Kita benda ni yang orang memang sentiasa guna, repeat order tu tinggi, so kita boleh gunakan benda tu sebagai bisnes untuk kita lebih pergi ni lah. Okey Hendra, so dekat luar sana, okey, ramai orang nak cari bisnes. Ramai juga orang yang tertipu. Ada yang kena scam lah, ada yang member ajak buat pelaburan sini sana lah kan. Okey, so ramai orang yang sekarang ni bila dia nak pilih satu bisnes dia jadi takut tau, sebab pengalaman lampau kan kena tipu dan sebagainya kan. Okey, so pada mereka yang jenis macam ni, yang dah takut nak mulakan bisnes balik, ya sebelum ni dah fail, nak mulakan balik takut. Okey, macam mana nak mengatasi ketakutan dalam bisnes ni? Okey, bagi pandangan saya sendirilah, first kita kena check dah dulu dekat dia punya sumber, maksudnya syarikat tu ataupun pengeluar tu, ejen tu dia berdaftar atau tidak. Okey, so ramai penonton kat luar ni kadang-kadang dia tengok Hendra ni, wah syoknya kan, dah berjaya, orang cakap dah berjaya kan. So mungkin Hendra boleh beri nasihat kepada mereka kat luar sana kan, tentang pantang larang dalam bisnes. Apa pantang larang ni? Kalau boleh jangan macam ni, kalau boleh jangan macam ni. Bagi pantang larang sikit. Okey, pantang larang bagi saya tak adalah banyak sangat pantang. Dalam bisnes kita ni just buat saja dulu. Kita jangan bersoal, tapi kita dalam masa kita buat tu perlulah kita perlukan kita ada, orang kata ada guideline, ada mentor, ada sistem dia tu. And then dalam masa sama kita perlukan juga orang kata dari segi knowledge tu lah, berkenaan apa yang kita niagakan, apa bisnes yang buat tu, benda tu lah kita kena tengok juga. Apa pandangan Hendra terhadap orang yang mulakan bisnes ni dengan cara berhutang? Sebenarnya saya sendiri buat experience juga. Niat kita sebenarnya untuk membantu orang lain berbisnes, berniaga, untuk orang kata tambah income, generate income semua. Tapi bagi saya untuk berhutang ni sesuatu benda yang tak bagus lah. Tapi untuk memulakan suatu bisnes tu, kita biar dengan modal yang kecil. Dia modal yang kecil, tapi kita dia punya perkembangan tu sikit-sikit demi sikit, tak ada masalah. So dari segi dia punya modal, dia punya keuntungan tu kita kena kontrol lah. Kalau kita saya elakkan lah kalau bab berhutang ni biasanya. Okey, apakah yang Hendra rasa momen yang rasa macam payah? Mesti ada. Bisnes ni kan mesti ada rasa susah kan? Apakah kesusahan yang Hendra dah lalui dalam tempoh setahun ni? Iyalah, dari segi rekrut ejen ni kadang kita dia ada masa dia turun naik juga. Contoh macam saya sendiri dia bergerak sendiri, tapi dalam masa sama SQ pun banyak bantulah. Dari segi knowledge, kalau anything kalau kita rasa down tu apa, kita boleh dapatkan balik orang kata energy tu daripada Bos Raimi sendirilah. Daripada Bos Raimi dengan kita punya tim Master Soki, dalam kita ada circle kita dalam group kan. So benda tu banyak sangat membantu. So bila kita rasa down ataupun kita rasa macam ada suatu benda tu rasa feel tak bagus, kita refer balik kat kita punya mentor lah. So saya rasa yang tu lah dari segi untuk kita nak bagi kita rasa semangat dia. Itu pengalaman pahit dan sukar. Okey, mungkin pengalaman momen yang best lah, yang paling best sepanjang berbisnes ni apa dia? Paling best bagi saya di Bliss HQ sendiri layan kami sebagai Master Sokis ni special, maksudnya special dari segi bagi ilmu,
dari segi monitoring, kita punya macam perkembangan sale kita tu ada orang jagalah. Maknanya benda tu kita tak adalah mengilau sendiri, buat kerja ikut dan sendiri kan. Alhamdulillah, bagi saya benda tu satu yang bagus lah. Bagi saya benda yang momen yang bagi saya bagus lah macam tu. Okey. Hendra buat bisnes Bliss ni, apa matlamat Hendra dalam Bliss? Okey, matlamat saya satu, saya nak kembangkan lagi kita punya, macam saya punya kita ada tim sendirilah. Banyakkan lagi ejen ataupun stokis yang ada dalam tim. Okey, dalam masa sama dari segi income, kita punya stokis dengan ejen tu kita nak increasekan lagi. So dalam masa sama dia akan bagi kesan juga pada tim lah. Boleh tambahkan income dengan kita boleh bantu orang lain lah untuk buat bisnes sekali. Okey, so dengan keadaan sekarang ni ialah ya, apa MCO ni, PKP ni kan. Macam mana Hendra menangani situasi dalam keadaan yang macam COVID ni? Okey, sekarang ni kita tahu banyak yang bagi kesan dari segi orang bekerja kena potong allowance apa semua. So alhamdulillah kita dekat Bliss rasa benda tu still berjalan juga. Bisnes jalan macam biasa walaupun apa orang kata kena terbatas kita nak bergerak ni. Alhamdulillah kita ada pelepasan lah, maknanya ada surat kita boleh still hantar delivery benda tu ataupun kita still boleh post pada kita punya agent stokis. Bagi saya kepada orang di luar contoh nak buat bisnes, dia bisnes mesti kena berjalan juga. Macam mana cara pun kita kena cari peluang dan ruang untuk pastikan kita punya produk kita still ada pembeli lah. Payah macam mana pun kena jalan juga, kena action juga. Okey Hendra, so ramai orang nampak Hendra sekarang dah berbisnes kan. Okey, so mungkin Hendra boleh kupas sikit lah. Kadang-kadang ada orang dia memilih untuk bekerja, ada orang memilih untuk berbisnes. Apa bagus sangat bisnes ni sebenarnya? Okey, sebenarnya dari segi bisnes ialah maksudnya kita bekerja, dua-dua sebenarnya bagus. Tapi bagi saya kalau berbisnes kita lebih extra income lah orang kata. Kalau macam apa dekat kerja tu kita memang dah tetap dah tu bulan-bulan berapa kita dapat apa semua. Tapi dengan bisnes ni kita boleh generate income lebih lah, more lah. So maknanya dari segi kita nak orang kata merancang untuk pergi bercuti ke apa benda semua tu, kita boleh extra lah segi itu. Okey Hendra, so dalam hidup ni kan ramai orang dekat luar sana kan, kadang-kadang dia rasa macam yalah semangat ni dia ada turun naik dia tau. Kan? Ada masa semangat, ada masa dia rasa lemah, tak semangat kan. Okey, apa mungkin nasihat yang Hendra boleh bagi? Bagi saya satu, kita kena ni lah education dari segi knowledge tu berkenaan produk ke, berkenaan sistem Product knowledge lah. Product knowledge ni sistem kita. So maknanya kita kena tahu lah tu. So senang kita nak orang kata nak kongsi ke, nak buat sharing dengan kita punya agent stokis tu lebih mudah lagi, senang. So kalau kita nampak keadaan sekarang ni okey, keadaan sekarang ni situasi COVID ni orang kata memang susah sangat nak berbisnes. Payah nak keluar, tak boleh, ini tak boleh kan. Betul ke? Bagi saya benda tu sebenarnya ada pilihan jugalah. Maknanya bagi kalau betul-betul orang tu nak buat, dia boleh buat terus. So benda tu sebenarnya bergantung pada diri sendiri lah. Memang ada sekatan semua, tapi kalau kita ada urusan untuk keluar ke, untuk berniaga, rasanya benda tu still boleh kita jalan. Kita just tak adalah nak tunggu apa nak jadi sampai bila benda tu takkan jadilah. So kita kena buat terus lah. So macam mana penonton ni nak jadi macam Hendra? So nak jadi macam saya, senang je. Just buat, jangan banyak soal gitu, just buat dengan apa yang SU bagi, ilmu bagi, just buat je, sharing dengan berapa banyak orang yang ada. Sebenarnya sometimes kita tak tahu orang tu sebenarnya memerlukan bantuan. Maksudnya orang tu nak berniaga tapi dia tak ada peluang dan ruang bila apa orang kata untuk dapatkan nak niaga apa, bisnes apa. Tapi bila kita dengan sharing, kita cerita apa semua tu, mungkin orang tu terbuka untuk apa orang kata buat bisnes, beli terutamanya lah. So just sharing, kongsi je dengan berapa banyak orang yang ada. Bagi saya itulah. Alright. Ni soalan ni saya mewakili soalan ramai orang. Okay. Boleh dapat income besar ke dengan Bliss ni? Boleh dapat duit besar ke dengan Bliss ni? Bagi saya boleh. Sebab apa boleh? Ya, dalam Islam sendiri pun cakap 9 Per 10. per 10 kewangan tu kita dapat daripada berniaga. So kalau dengan berniaga ni kita boleh dapat income besar, tu bergantung pada diri kita lah. Kalau kita nak buat, kalau kita usaha benda tu nak dapat income besar, kita akan dapat. Okey Hendra, boleh sampaikan pesanan yang terakhir daripada Hendra kepada penonton okey dekat luar sana yang sedang tengok ni. Apakah pesanan terakhir Hendra? Okey, pesanan saya, first saya nak ucap terima kasih lah kepada saya punya tim sendiri daripada stokis agent
yang ada dekat dalam tim sendiri. Apa nama tim tu? Bliss Klang Valley. Bliss Klang Valley. So terima kasih pada sokongan dan support korang semua. Terutama terima kasih juga pada Bos Remy and then tim circle kita daripada Master Showcase. Terima kasih banyak dalam orang kata dalam bagi tunjuk ajar semua. Yalah, saya memang baru juga dalam sistem media ni. So alhamdulillah dengan sokongan diorang tu still lagi mampu lagi bertahan untuk terus bersama dengan Bliss sampai sekarang lah. Okey, so kepada anda semua kat luar sana, diharapkan dapat sesuatu daripada sharing Master Showcase Hendra pada segmen kita yang kali ini. So jangan lupa untuk catat ilmu-ilmu yang dapat pada sesi kali ini dan jumpa anda di segmen Apa Dah Jadi episod yang kelima. Bye bye. Assalamualaikum.